pada malam ini insya-Allah saya akan membicarakan satu tajuk yang mempunyai kaitan dengan surah Maryam ayat yang ke-71 hinggalah 72, berkenaan dengan semua manusia akan pergi ke dalam neraka. Semua manusia akan pergi ke dalam neraka. Tajuk seperti ini sebenarnya cukup menakutkan, cukup untuk menyebabkan mata kita terbeliak, kerana kita mengetahui bahawa semua manusia yang beriman kepada hari kiamat, khususnya beriman kepada syurga dan neraka Allah, kita tidak mahu untuk memasuki neraka Allah, kerana kita mengetahui betapa dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila terdapat nas Al-Quran, terdapat ayat di dalam surah Maryam ayat 71 ini, maka kita perlu meneliti bagaimana para mufassirun, para ulama tafsir memperjelaskan berkenaan dengan ayat ini, dan bagaimana ayat ini menjadi satu ayat yang akan memberi peringatan kepada kita semua supaya kita berhati-hati apabila kita hidup di atas dunia ini, supaya kita tidak banyak melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berkaitan adalah ayat dalam surah Maryam ayat 71 hinggalah ayat 72. Firman Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya, wariduha, akan sampai kepadanya, yakni neraka. Yang demikian itu adalah satu perkara yang pasti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Jadi ayat 71 ini Allah Ta'ala menyebut dengan jelas, maksudnya ialah di kalangan kita manusia ini, dan ayat ini secara mutlak, dia tidak menyebut manusia itu beriman ataupun kafir, kan? Dia tidak menyebut manusia itu saleh ataupun fasik, baik ataupun jahat. Tapi ayat ini Allah Ta'ala menyebut bahawa tidak ada seorang pun di antara kamu, mana tidak ada pengecualian, semua akan sampai ke dalam neraka, dan semua akan sampai kepadanya, kepada neraka. Dan Allah Ta'ala menyebut yang demikian itu adalah satu ketetapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian, tidak ada exception, kan? Semua akan terlibat dalam proses pergi kepada neraka Allah. Baik, pada ayat yang ke-72 Allah Taala melanjutkan, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Barulah pada ayat yang ke-72 Allah Ta'ala bagi tahu apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang baik. Ayat 72 barulah Allah Ta'ala menyebut apakah yang akan berlaku kepada hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang, iaitu Allah Ta'ala menyebut kemudian kami akan selamatkan, thumma nunajjil ladzina taqaw, kan? Kemudian kami akan selamatkan siapa dia? Iaitu golongan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, wa nadharuz zalimina fiha jithiya, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim. Orang zalim tu maksudnya ialah orang yang kufur kepada Allah dan orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala akan buat kepada orang yang zalim ni, iaitu orang yang kufur kepada Allah dan orang yang buat maksiat kepada Allah? Apa yang Allah Ta'ala akan buat?
Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini, wa nadharul zalimina fiha jithiya. Allah Ta'ala akan biarkan mereka, Allah Ta'ala tidak akan menyelamatkan mereka, Allah Ta'ala akan tinggalkan mereka dalam keadaan macam mana? Jithiya, dalam keadaan mereka ini berlutut, kan, dalam keadaan mereka ini berlutut di dalam neraka Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok istilah-istilah yang Allah Ta'ala gunakan tentang benda yang berlaku dalam neraka, benda yang berlaku dalam syurga, benda yang berlaku di padang mahsyar, benda yang berlaku di hari kiamat, semua tu perkataan-perkataan yang sama dengan dunia. Tapi kita dah sebut banyak kali bahawa perkataan-perkataan yang sama yang ada di atas dunia dan disebut benda itu ada di alam akhirat, ia adalah perkataan yang sama, tetapi hakikat benda itu berbeza. Dan hakikat benda itu berbeza. Bagaimana keadaan dia yang sebenar, wallahu a'lam. Tapi istilah yang digunakan itu sama dengan dunia supaya kita boleh faham kan apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala menyebut dia akan biarkan orang yang kufur, orang yang buat maksiat itu berlutut dalam neraka, maka kita boleh bayang. Dan kita boleh bayang, walaupun keadaan itu tidak sama, tapi kita boleh bayang macam mana polis dia tangkap orang jahat, macam mana tentera dia tawan tentera-tentera musuh. Tuan-tuan boleh tengok kan, ada musuh tadi dia duduk dalam keadaan berlutut, dan kita boleh tengok itu contoh bagaimana musuh yang ditawan, itu contoh bagaimana penjahat yang dapat ditangkap, yang dapat dikuasai oleh pihak berkuasa. Kita boleh tengok macam mana mereka duduk dalam keadaan berlutut, mereka tak mampu kan untuk melepaskan diri mereka sebab mereka telah dikuasai oleh polis ataupun dikuasai oleh tentera musuh. Itu atas dunia kan, itu atas dunia. Tetapi ayat ini Allah Ta'ala menyebut bahawa berlutut itu bukan berlutut ditawan oleh tentera, bukan berlutut kerana ditangkap oleh polis, tetapi berlutut dalam keadaan mereka diseksa dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran kedahsyatan yang akan berlaku kepada sesiapa yang menjadi penghuni neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sidang hadirin mukminin, ayat ini merupakan satu berita daripada Allah tentang future, tentang masa depan. Benda yang belum berlaku, tapi benda ni adalah masa depan, future kita kan, masa depan kita semua. Yang mana dia akan berlaku pada semua makhluk Allah. Sama ada makhluk Allah Ta'ala itu salih ataupun makhluk Allah Ta'ala itu zalim, fasik dan seumpamanya. Yang mana Allah Ta'ala menyebut bahawa manusia ni akan masuk ke dalam neraka, mendatangi neraka tanpa kecuali. Cuma bagaimana cara yang tepat untuk kita memahami ayat seperti ini? Para ulama berbeza pendapat di dalam memberikan tafsiran kepada ayat ini. Apa maksud mendatangi neraka? Apa maksud pergi kepada neraka ataupun memasuki neraka? Adakah maksudnya bahawa semua manusia tanpa kecuali ini, termasuk orang baik, semuanya akan masuk dalam neraka? Ataupun maksud dia bagaimana? Sebahagian ulama berpendapat bahawa maksud mendatangi neraka ataupun pergi kepada neraka ialah neraka itu dibawa ke hadapan makhluk, dibawa kepada kehadapan semua manusia untuk dipertontonkan kepada manusia. Ini tafsiran sebahagian di kalangan para ulama. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia neraka didatangkan kepada semua hamba Allah tanpa mengira mereka itu baik ataupun jahat, tanpa mengira mereka itu beriman kepada Allah ataupun kufur kepada Allah Ta'ala?
Maka para mufassirun yang berpegang kepada pendapat ini mengatakan bahawa tujuan dia untuk mendatangkan ketakutan kepada semua manusia akan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala dia menakutkan kita akan azabnya banyak cara. Allah Taala dia menakutkan kita akan kemurkaan dia banyak cara. Kalau kita kecil-kecil dulu tuan-tuan, kita boleh ingat bagaimana ibu kita, ayah kita menakutkan kita dengan tujuan untuk mendisiplinkan kita. Semua orang tahu bagaimana sikap ayah dan ibu masing-masing. Ada ayah, ada ibu, dia gempak kita dengan rotan. Dia tunjuk rotan, kan? Tapi dia tak rotan pun kita, walaupun ada masa dia rotan sungguh. Tapi kita tahu bagaimana cara mereka gertak kita. Tunjuk rotan tapi dia tak rotan. Ada ayah, ada ibu, dia tunjuk ni, tapak tangan dia. Seolah-olah dia nak tampar muka kita. Tapi dia tak tampar pun. Ada ibu, ada ayah, dia tunjuk ibu jari dia macam dia nak cubit, dia nak pulas paha kita, perut kita. Tapi dia tak buat pun. Apa tujuan dia tuan-tuan? Tujuan dia untuk menakutkan kita supaya kita menjadi anak yang baik, supaya kita berdisiplin, supaya kita patuh kepada arahan. Dan apa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kita itu tidak lain dan tidak bukan kerana kasih dan sayangnya ayah dan ibu kita kepada kita semua sebagai cahaya mata mereka. Itu konteks dalam kehidupan kita manusia. Hubungan cinta, kasih sayang seorang ibu yang melahirkan anaknya, konteks kasih dan sayang seorang ayah yang keluar pagi balik petang dan malam mencari rezeki bagi menafkahi anak-anak yang disayanginya. Dan ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana konteks Allah Subhanahu wa taala dengan para hamba dia, yang mana neraka itu dihadirkan, dibawa kepada semua manusia tanpa kecuali di hari akhirat nanti, dengan tujuan supaya semua makhluk Allah tanpa kecuali akan merasai ketakutan, akan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas Allah Ta'ala tunjuk neraka dia tu macam mana, azab dia tu macam mana kepada kita semua, sama ada beriman ataupun kafir, maka Allah Ta'ala kemudiannya menyelamatkan hambanya yang bertakwa kepadanya. Itu satu pendapat di kalangan ulama tafsir. Sebahagian ulama tafsir yang lain mengatakan bahawa maksud wariduha, maksud bahawa manusia ni akan masuk mendatangi neraka itu, mereka mentafsirkan bahawa wariduha maksudnya benar-benar memasuki neraka. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata wariduha maksud dia ialah betul semua manusia tanpa kecuali, dia baik ke dia jahat, dia beriman ataupun dia kafir, semua manusia akan memasuki neraka Allah. Kalau semua manusia masuk ke dalam neraka Allah, kalau kita ni insya-Allah baik ni tuan-tuan, kalau kita ni mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai hamba dia yang dia kasihi, dari segi logiknya takkanlah Allah Ta'ala nak bakar kita. Takkanlah dari segi logiknya yang kita faham Allah Ta'ala akan menyeksa kita sebagai hamba dia yang dia kasihi. Maka apa jawapan kepada persoalan ini oleh para ulama yang berpegang kepada pendapat yang kedua? Mereka mengatakan bahawa pendapat yang kedua ini mengatakan bahawa walaupun orang-orang yang beriman juga dimasukkan ke dalam neraka pada peringkat awalnya, akan tetapi orang-orang yang beriman
tidak dirasakan azab oleh Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala tidak merasakan azab kepada mereka? Iaitu neraka itu menjadi sejuk dan dingin dan tidak membahayakan kepada orang-orang yang beriman. Ini tafsiran yang kedua. Macam kita tengok rumah kita lah, ataupun kenderaan kita, tuan-tuan. Rumah yang tak ada aircon, kereta yang tak ada aircon, tak ada tingkap tutup, tidak ada sunshade dan sebagainya, panas dalam kereta, panas rumah tersebut. Rumah tersebut seksa sangat. Siapa yang ada rumah kat kampung kan, atap zinc, tak ada siling kan, kipas pun tak ada, ataupun kalau ada kipas pun, kipas meniupkan bahang panas. Cuba bayangkan kita duduk di rumah kampung yang macam tu. Siapa yang ada pengalaman dia tahu, walaupun rumah, walaupun ada bumbung, walaupun dia teduh, tapi kalau pukul 11 tengah hari, 12 tengah hari sampai 3 petang tu, tak boleh duduk atas rumah. Kita buka baju pun nak tidur tengah hari tak boleh, balik kampung tak boleh. Dia punya hangat, dia punya panas. Kalau kereta tak payah ceritalah, tuan-tuan. Ni yang baru berlaku. Pengetua tadika dia tertinggal pula budak yang dia jaga, umur 3 tahun dalam kereta. Dia pergi ambil budak tu, bawa pergi ke tadika, dia terlupa ada seorang lagi kat belakang kereta Proton Wajar dia terlupa. Dia bawa yang kat depan je. Takdir Allah, qaddar Allah, takdir Allah Ta'ala. 3 tahun. Dekat-dekat pukul 8 pagi tu, dia tertinggal budak tu depan tadika dia. Pukul 12 lebih baru dia teringat balik. Bila cikgu bagi tahu budak tu tak hadir ke tadika. Tengok-tengok dah nyawa-nyawa ikan dah. Tak dapat diselamatkan, meninggal dunia budak tu. Tuan-tuan sekalian, panas tak? Panas. Mati kerana panas. Padahal kereta yang sama, kereta itulah kita boleh duduk. Kenapa ada aircon dan sebagainya? Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa atas dunia pun kita boleh faham bahawa kereta yang sama boleh memberikan kenyamanan kepada kita, sejuk kepada kita, dan kereta yang sama tutup aircon dan sebagainya, maka dia akan membunuh manusia. Rumah yang sama tidak ada aircon, tidak ada sistem ventilation yang sempurna, tidak ada ceiling dan sebagainya, boleh menyebabkan manusia terseksa untuk berada dalam rumah tersebut. Tapi rumah yang sama, kalau struktur binaan dia, perlindungan dia, bumbung dia elok, aircon dan sebagainya, maka dia akan memberikan kedinginan kepada manusia. Itu konteks hidup kita atas dunia yang kita boleh faham. Maka inilah kan yang disebutkan oleh para ulama yang berpegang kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahawa betul orang-orang beriman juga, hamba Allah yang baik-baik juga dimasukkan ke dalam neraka, betul. Tetapi mereka tidak dirasakan dengan azab Allah. Mereka dilindungi oleh Allah daripada azab neraka, walaupun mereka betul dimasukkan ke dalam neraka, bukan berada di luar neraka Allah. Tapi mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala, di mana api neraka itu tidak memudaratkan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dia mengatakan bahawa semua orang manusia memasuki neraka Allah, dan dia kata ada satu lagi pendapat yang mengatakan bahawa bukanlah masuk dalam neraka tersebut, tetapi melalui titian sirat. Dia kata yang mana titian sirat itu dia merentangi di atas neraka Jahannam, maka sesiapa yang baik dia akan melepasinya sesuai dengan kadar amal saleh dia di sisi Allah Ta'ala, sesuai dengan kadar kasihnya Allah kepada dia. Manakala orang yang dimurkai oleh Allah, yang Allah Ta'ala nak kenakan azab kepada dia, maka dia akan jatuh ke bawah, yakni ke dalam neraka Jahannam, wal'iyadzu billah. Ini antaranya yang disebut oleh Imam Ibn Kathir sebagaimana riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, jadi itu antara
perkara yang disebut oleh para ulama. Maka di antara pendapat-pendapat ini, yang manakah pendapat yang menjadi pilihan para ulama kebanyakannya? Imam Ibn Abil Aiz rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa ulama berbeza pendapat tentang hal ini, tetapi antara kesemua pendapat-pendapat yang para ulama berbeza pendapat ini, pendapat mana yang lebih jelas ataupun yang lebih kuat? Maka Imam Ibn Abil Aiz rahimahullahu ta'ala, dia kata pendapat yang lebih kuat ialah kita memang pergi kepada neraka, tetapi kita melepasi neraka itu melalui titian sirat, melalui sirat, dan kita tidak akan jatuh ke bawah, kan, apabila kita diselamatkan oleh Allah, jikalau kita termasuk di kalangan hamba Allah yang saleh. Itu yang dipilih oleh Imam Ibn Abil Aiz rahimahullahu ta'ala. Baik. Kalau kita lihat pula tuan-tuan sekalian, apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai contoh, kan? Imam Ahmad bin Hanbal kata bahawa Abu Sumayyah berkata, kami berbeza pendapat tentang maksud wariduha al-wurud itu, mendatangi neraka tu, apa maksud dia. Maka Imam Ahmad apabila menakalkan perbezaan pendapat ini, mengatakan bahawa sebahagian ulama berpendapat bahawa seseorang yang mukmin, yang beriman, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian sebahagian yang lain kata akan masuk, tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Contohnya ialah, dia kata bahawa sebagaimana Abdullah bin Al-Mubarak ketika dia membawa riwayat daripada Hasan Al-Basri, dia kata, Hasan Al-Basri kata, seorang lelaki ada tanya kepada saudara dia, apakah datang berita kepadamu bahawa engkau akan mendatangi neraka Allah? Dia kata, ada tak berita yang kamu tahu bahawa kita ni akan pergi kepada neraka Allah? Lalu dia jawab, ya. Maka ditanya lagi, apakah datang kepadamu berita bahawa engkau muncul keluar daripadanya? Dia menjawab, tidak. Lalu dia kata, bagaimana kamu boleh ketawa kalau kamu dapat berita kamu masuk ke dalam neraka tapi kamu tak keluar daripada neraka? Tuan-tuan, ulama ni tuan-tuan, para salafus salih, orang salih zaman dahulu, dalam bab neraka ni dia tak buat main-main. Dalam bab neraka, cerita pasal azab neraka, dia tak buat main-main. Kita hari ni kalau cerita bab neraka, dia boleh bergurau lagi, orang kita sekarang. Sehingga kan ada ahli sufi yang sesat, kan, ahli sufi yang sesat, dia siap kata bahawa dia boleh membina khemah dalam neraka Allah. Dia boleh membina khemah dalam neraka Allah, dan khemah dia dan dia tidak akan dibakar oleh api neraka Allah. Kita sebagai orang yang beriman, ahli sunnah wal jamaah, kita diajar supaya bila bercakap tentang benda-benda gaib, khususnya pasal hal hari akhirat, syurga dan neraka Allah, kita tidak akan berbicara melainkan berbicara sebagaimana perbicaraan para salafus salih. Salafus salih, orang-orang salih zaman dahulu, generasi sahabat, generasi tabi'in, mereka ni bila bercakap hanya berdasarkan kepada Quran dan hadis, hanya berdasarkan panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia kata macam tu, tak ada berita bahawa engkau akan keluar, muncul daripada neraka, dia kata bagaimana engkau boleh ketawa lagi? Maka dia jawab, selepas itu tidaklah dilihat saudaranya itu ketawa sehinggalah dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, yakni sehinggalah dia meninggal dunia. Jadi neraka ni jangan buat main-main. Al-Aufi dia kata, dia bawa riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bila membaca ayat ni, wa in minkum ila wariduha, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu, sama ada orang tu orang yang baik ataupun orang yang derhaka.
maka dia membawa surah Hud ayat 98. Bagaimana cara nak faham ayat ini? Dia bawa surah Hud ayat 98. Ibnu Abbas yang disebut sebagai hibrul ummah, kalau nak faham ayat Quran dengan cara yang tepat, kaedah yang dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang diterima pakai oleh ulama-ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahawa hendaklah mengambil pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas dalam bab ayat ini dia kata tengok pada ayat surah Hud ayat 98. Apa kata surah Hud ayat 98? Allah Ta'ala berfirman, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Fir'aun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat. Hari kiamat nanti Fir'aun dia ada geng dia, dia ada kelompok dia, maka Fir'aun akan jadi kepala kepada kumpulan dia pada hari kiamat nanti. Dia akan mengepalai rombongan yang bagaimana? Iaitu rombongan yang akan membawa semua mereka itu fa'awradahumun nar, masuk ke dalam neraka, kan? Masuk ke dalam neraka, dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka. Maka Ibnu Abbas dia kata kalau lihat kepada ayat ini fa'awradahumun nar, masuk ke dalam neraka, perkataan wurud itu menunjukkan bahawa betul-betul masuk. Betul-betul masuk, bukan kata duduk depan, bukan kata neraka tu duduk di depan, tak. Tapi dia kata perkataan ini menunjukkan bahawa bila kita guna tafsir ayat Quran dengan mengambil kira ayat Quran yang lain sebagaimana kaedah yang dipakai oleh Ibnu Abbas, maka dia kata betul-betul masuk. Itu pendapat yang diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi dia kata betul-betul masuk ke dalamnya. Mendatangi neraka maksudnya ialah memasuki neraka Allah. Lalu Imam Ahmad kata dengan membawa riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata bahawa iaitu mendatangi, apabila menyebut tentang mendatangi neraka, dia kata bahawa seluruh manusia akan datang kemudian ditunjukkan amalan-amalan mereka. Kemudian Imam Ahmad kata, dia kata bahawa pada satu ketika Nabi duduk di rumah Hafsah. Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada seorang pun yang masuk neraka yang menyaksikan perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Nabi kata semua orang masuk neraka kecuali golongan yang terlibat dalam perang Badar, yang menyaksikan perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Lalu Hafsah, tuan-tuan, Hafsah ni isteri Nabi, dia anak kepada Sayyidina Umar Khattab. Hafsah tanya kepada Nabi dengan membaca ayat yang kita baca tadi, bukankah Allah Ta'ala berfirman wa in minkum ila wariduha, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka Allah Ta'ala itu. Maka Nabi jawab thumma munajjil, kan, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan ayat seterusnya. Jadi Nabi sebut dua, iaitu orang yang menyaksikan perang Badar dan juga perjanjian Hudaibiyah. Soalannya sebab apa, tuan-tuan? Apa istimewanya orang yang terlibat dengan perang Badar, dan apa istimewanya orang yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah? Cerita ni, tuan-tuan, cerita perang Badar, cerita pasal perjanjian Hudaibiyah, dia adalah satu cerita yang akan memberi motivasi kepada kita supaya kita tidak gentar dengan ketakutan yang kita hadapi sekarang. Sekarang kita menghadapi pelbagai bentuk ketakutan. Sekarang kita menghadapi pelbagai ujian daripada Allah Ta'ala, kesusahan dan sebagainya. Maka kalau kita lihat kepada ayat ini, kita dapati bagaimana hamba Allah yang diuji dengan ujian yang hebat, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuan-tuan, kita nak faham semua benda ni dengan kita tengok keadaan kita sebenarnya tidaklah susah. Kita semua pernah belajar di sekolah, di universiti, kan? Orang yang fokus kepada pengajian dia baca buku, dia bersedia untuk peperiksaan, dia fokus dalam kelas dan sebagainya, dia akan melepasi peperiksaan demi peperiksaan. Tapi orang yang main-main masa mengaji, orang yang langgar disiplin masa mengaji, orang yang tak bagi kelas masa mengaji, yang tak buat assignment masa mengaji, dia akan gagal, sukar untuk melepasi peperiksaan demi peperiksaan di sekolah atau di universiti. Begitulah manusia. Segala ujian yang berlaku kepada kita ni, tuan-tuan, berat macam mana sekalipun nak tanggung, sukar macam mana sekalipun yang kita hadapi, mata kita ni, tuan-tuan, sentiasa bergenang dengan air mata dengan pelbagai kerenah anak dan sebagainya, pelbagai masalah yang ditimbulkan oleh isteri, oleh suami, ahli keluarga kita. Kita tak cerita lagi masalah keduniaan yang lain. Maka sesiapa yang disiplin, yang tetap berpegang kepada agama, dalam keadaan dia menghadapi pelbagai kesusahan dalam hidup, mudah-mudahan dia termasuk dalam golongan ini yang bertakwa kepada Allah, yang Allah Ta'ala akan selamatkan dia ketika mana semua manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah, tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan sebahagian manusia itu. Sebab apa, tuan-tuan? Dua peristiwa ini yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi sebut, Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan ingat Perang Badar? Kita cerita secara ringkas, dah 8.40. Perang Badar, kalau tuan-tuan ingat, sahabat-sahabat Nabi tak bersedia untuk perang. Sahabat Nabi tidak bersedia untuk perang. Kalau tak bersedia untuk perang, macam mana boleh jadi perang? Puncanya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sahabat-sahabat Nabi ni untuk mengepung rombongan perdagangan puak Quraisy, sebab nak ambil ganti rugi. Bila migrate, hijrah dari Mekah pergi ke Madinah, banyak harta tinggal di Mekah. Banyak harta tinggal di Mekah. Puak Quraisy, kafir Quraisy, dia rampas semua tu. Tanah, kebun, rumah, binatang ternakan, tak kira lah unta ke apakah, habis dia rampas semua. Yang sahabat ni, yang Nabi pimpin dalam peristiwa hijrah, sebahagiannya terpaksa tinggal harta, tak kena bawa. Macam mana nak bawa harta? Tak boleh bawa harta tu, ditinggalkan begitu. Habis harta, tuan-tuan. Maka untuk compensate, nak dapat ganti rugi itu, maka bila diketahui bahawa ada rombongan perdagangan kafir Quraisy, Nabi pimpin sahabat-sahabat ni, seolah-olahnya kalau bahasa kita kepung dia, kita rampas barang-barang mereka. Rupa-rupanya pergerakan Nabi dan sahabat nak kepung rombongan perdagangan ni bukan nak kepung tentera, bukan nak buat perang, tak, tapi nak ambil barang perdagangan itu. Jadi senjata bawa minimum. Dan sahabat-sahabat Nabi keluar bukan niat untuk perang. Tiba-tiba pergerakan itu diketahui oleh pihak Mekah. Maka dihantar tentera untuk menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada merampas barang perdagangan kafir Quraisy. Maka berlaku Perang Badar dalam keadaan orang Islam tidak bersedia sebenarnya untuk menghadapi peperangan. Tapi kerana kecekalan mereka, kerana iman mereka kepada Allah dan Rasul, mereka tidak meninggalkan medan Badar. Tuan-tuan, ini benda yang berlaku kepada kita dalam kehidupan kita sekarang.
Kita di Malaysia, dalam negara kita ni tuan-tuan, tidak ada perang. Tidak ada perang. Tapi benda yang hampir sama banyak menimpa kita. Benda yang beyond, yang melampaui expectation kita. Benda yang kita tidak jangka banyak berlaku kepada kita. Rumah tangga yang aman damai selama ni, tiba-tiba ada orang ketiga yang masuk. Perniagaan yang selama ni maju, tiba-tiba dengan sebab Covid merudum. Anak yang selama ni sihat walafiat, lahir sebagai seorang anak yang sihat, tiba-tiba tengah jalan tuan-tuan sekalian, masa dia sekolah menengah dan sebagainya, cacat. Banyak benda yang kita tak jangka dalam kehidupan. Tapi tuan-tuan, kalaulah kita menjadi hamba Allah yang beriman, walaupun benda tu benda yang kita tak jangka, benda yang menjadi the element of surprise dalam kehidupan kita, elemen kejutan dalam kehidupan kita, tapi kita tetap sabar dengan Islam, kita tetap redha dengan ketentuan daripada Allah. Qadarullah ataupun qadarullah wa ma syaa fa'al. Kan Allah Ta'ala menghendaki masyiah, itu adalah kehendak daripada Allah. Allah Ta'ala melakukan apa yang dia mahu. Maka bila kita beriman, kita redha, kita sabar dengan ketentuan Allah, mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak persamaan yang berlaku ini dengan sifat-sifat yang disebut dalam hadis tadi tentang kelebihan golongan Badar dengan golongan yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah, mudah-mudahan itu juga akan menyebabkan kita termasuk kan di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sekasih dan sayang. Kalau kita lihat perjanjian Hudaibiyah pun tuan-tuan sekalian, kita tengok benda yang lebih kurang sama kan. Perkara yang lebih kurang sama. Orang Islam nak buat ibadat kan. Orang Islam nak buat ibadat. Tapi kita tahu bagaimana dalam keadaan orang Islam nak buat ibadat yang sehingga menyebabkan berlaku peristiwa Hudaibiyah ini. Dan siapa yang pergi umrah, dia kebiasaannya kita sampailah di tempat yang bernama Hudaibiyah, lebih kurang dalam 22 kilometer dari Mekah. Dalam peristiwa tu kalau kita tengok, Nabi nak buat ibadat, bukan nak buat apa, nak buat ibadat umrah kan, nak buat umrah. Tetapi golongan kafir Quraisy, dia takkan biarkan sebegitu mudah kan untuk orang-orang Islam mengerjakan ibadat. Maka ini contoh tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita banyak benda yang kita dapati, benda baik kita nak buat, tapi benda yang kita dapat buruk. Kita nak buat baik, tapi orang layan kita dengan layanan yang buruk. Kita jangan ingat bahawa hidup atas dunia ni bila kita nak buat baik, kita akan dapat benda baik semestinya. Tidak semestinya. Ada ketikanya bila kita buat baik, kita dapat kebaikan daripada orang lain. Tapi pada ketika yang sama kan, kita perlu tahu bahawa ada ketikanya ada orang dengki, kan ada orang niat jahat, tidak senang kepada kita walaupun kita melakukan kebaikan. Jadi ini yang diperingatkan kepada kita supaya kita cekal kan dalam kehidupan ini. Kemudian kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, bahawa apa yang disebut oleh para ulama kan berkenaan dengan hal ini, kemudian Allah Ta'ala menyebut summa nunajjil kan, kemudian kami menyelamatkan siapa dia? Golongan yang bertakwa, iaitu ketika mana makhluk-makhluk Allah melintas di atas api neraka, maka orang yang kafir bersama-sama yang buat maksiat, dia akan jatuh ke dalamnya, dia akan jatuh ke dalam neraka. Tetapi orang yang beriman dan orang yang bertakwa, dia akan melintasi titian sirat. Ini sebahagian tafsiran para ulama. Dan kadar cepat atau lambatnya melintas itu bergantung kepada amalan-amalan mereka semasa mereka berada di atas dunia kan. Macam kita naik kenderaan tuan-tuan, kalau
kita naik kereta yang cc kecil, horsepower dia tak banyak, dia perlahan lah kan, dia tak boleh nak laju. Kita naik kereta yang kecil kan, cc pun kecil, kereta pun murah, bila kita bawa laju selisih dengan lori, bergoncang kereta kita kan. Bawa kereta bunyi enjin pun tak sedap. Tapi kalau kita bawa kereta yang cc dia besar kan, horsepower dia tinggi, banyak, kenderaan tu mewah kan, harga dia mahal kan, dengan jenama-jenama yang tertentu, perjalanan jauh tu selesa, kita speed dekat 200 pun tak rasa apa. Dia bergantung kepada sisi kenderaan, jenama kenderaan dan sebagainya. Jadi melintasi titian sirat yang disebut oleh sebahagian para ulama, laju atau tidak laju kita melintasi titian sirat adalah bergantung kepada amalan kita kan, bergantung kepada amalan kita. Kemudian diberikan syafaat kan, syafaat kepada siapa? Syafaat kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar kan. Jadi itu antara yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan peristiwa ini. Jadi sidang hadirin mukminin, sebagai kesimpulan kan, kepada apa yang kita bincangkan pada malam ini, kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan bagaimana Allah Taala menyelamatkan hamba dia. Banyak Allah Taala ceritakan. Contohnya Allah Taala sebut dalam surah Hud ayat 58. Walamma jaa amruna najjayna huda, dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Nabi Hud alaihi salam. Azab Allah Taala datang, Allah Taala selamatkan Nabi Hud. Kemudian Nabi Saleh, falamma jaa amruna najjayna salihah, ketika mana keputusan, ketetapan kami datang, kami selamatkan Nabi Saleh alaihi salam. Ini semua benda-benda yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah Taala yang saleh. Kan Nabi Syuaib sebagai contoh, walamma jaa amruna najjayna Syuaiba, maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib. Jadi ini semua nama-nama nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ulama menceritakan kepada kita berdasarkan nas seperti ini bahawa azab Allah tak kena kepada nabi. Azab Allah tak kena kepada hamba Allah yang Allah Ta'ala kasih, tapi kena kepada orang lain, kena kepada manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dia ada cara dia untuk menyelamatkan manusia, walaupun kita berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahawa manusia benar-benar masuk ke dalam neraka berkenaan. Bukan kata sekadar dipertontonkan di hadapan kita, tapi sebagaimana kefahaman Ibnu Abbas, dia bagi tahu kita benar-benar masuk ke dalamnya. Cuma bezanya ialah apabila kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh, Allah Ta'ala selamatkan kita, yakni azab yang ada dalam neraka itu tidak dapat memudaratkan diri kita. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita termasuk di kalangan orang yang tidak merasai sedikit pun azab di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang tidak diberikan, tidak dikenakan kemurkaan Allah Ta'ala sedikit pun di hari akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha